Yang mana perkara ini termasuk dalam kategori wajibul fawri. Wajib, malah wajib untuk disegerakan. Benda apa tu? Ia berkaitan dengan taubat. Maka musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah dan kitab yang penuh barakah ini menyebutkan kepada kita tentang satu perkara yang pendek pada sebutannya, tapi sangat besar bebanan tanggungjawabnya kepada kita sehingga disebut sebagai wajibul fawri, wajib untuk disegerakan tanpa berlengah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampainya Islam kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Yang saya kasih, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya pada hari yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat yang paling utama, iaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana para ulama sebut nikmat ini, inna hadza akbarun ni'am, inilah sebesar-besar nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya mengambil keberkatan Sayyidul Ayyam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas junjungan mulia kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab kita diterima dan diberikan syafaat di akhirat nanti saat berada di yaumul mahsyar. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. InsyaAllah dalam kesempatan masa yang ada, sebelum kita menunaikan salat fardu Jumaat secara berjemaah, kita akan menyentuh satu perkara yang saya kira sangat penting untuk diri saya dan juga untuk kita semua, seperti mana yang disebutkan oleh musannif. Yang mana perkara ini termasuk dalam kategori wajibul fawri, wajib, malah wajib untuk disegerakan. Benda apa tu? Ia berkaitan dengan taubat. Maka musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah dan kitab yang penuh barakah ini menyebutkan kepada kita tentang satu perkara yang pendek pada sebutannya, tapi sangat besar bebanan tanggungjawabnya kepada kita sehingga disebut sebagai wajibul fawri, wajib untuk disegerakan tanpa berlengah. Dan perkara tersebut adalah taubat. Tuan-tuan, suami-suami, ayah-ayah, abang-abang, orang lelaki yang ada di dalam masjid pada hari ini, atau yang mendengar selagi mana speaker ini sampai bunyinya ke telinga kita di luar sana, ambillah faham bahawa bila bincang tentang taubat, ia bukan sekadar wajib ke atas diri kita, tapi wajib untuk kita sampaikan kepada sekalian yang berada di bawah tanggungjawab kita. Baik nama dia isteri, baik nama dia anak-anak, baik nama dia ibu kita, baik nama dia adik-adik perempuan kita, kakak kita dan seumpama dengannya. Sehingga musannif sebut bahawa taubat ini adalah jalan permulaan, al-bidayah. Dia pintu masuk, dia mukaddimah kepada siapa juga yang berhajat kepada akhirat. Manusia yang sungguh berhajat kepada akhirat, dan itulah sifat minal mu'minin, sifat orang beriman. Maka pintu masuk kepada perjalanan yang kekal itu, yaumul baqa, adalah melalui jalan taubat. Maka nak masuk ke pintu itu, jalan taubat ini menjadi miftah, kunci kepadanya. Sebab itu disebutkan kepada kita
bahawa sifat taubat ini wajib untuk kita segerakan bila-bila masa juga. Walaupun pada dosa-dosa yang kecil, apatah lagi pada dosa-dosa yang besar. Dosa kecil pun kena disegerakan taubat ke atas dosa tersebut, apatah lagi dosa-dosa yang besar. Sehingga para ulama menceritakan tentang sifat ahlillah. Mereka ini sentiasa memperbanyakkan istighfar, dan itu antara anjuran kepada kita pada bulan Rajab ini khususnya. Memperbanyakkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ditanya kepada mereka tentang kenapa memperbanyakkan istighfar, di samping mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka, antara lain disebut kerana istighfar di atas istighfar. Macam mana istighfar atas istighfar pula kita kata kan? Kerana dibimbangi istighfar yang sebelum ini. Katalah kita sebut astaghfirullahalazim. Kemudian kita sebut sekali lagi astaghfirullahalazim. Maka antara lain yang kedua itu istighfar ke atas istighfar yang pertama. Kerana dibimbangi pada istighfar yang pertama itu khusyuknya tidak ada, hudurul qalb, hadir hati itu tak ada, atau dibuat dengan tidak ada rasa apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian ulama mereka mengikuti wa atbi'il hasanat, mereka mengikuti selepas perbuatan yang baik iaitu istighfar, dengan hasanat, perbuatan yang baik lagi iaitu istighfar. Sebab takut-takut istighfar sebelumnya tidak ada nilai di sisi Allah. Nak cerita betapa berjaga-jaganya para ulama dalam bab taubat, walaupun kelihatan dia benda yang kecil. Lepas tu subhanallah, kita yang ada kesempatan untuk hadir awal, untuk masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai tadi 12:11. Saya sampai di parking. Ramai dah orang. Mana siapa yang Allah bagi rezeki dapat hadir awal itu. Di samping kita duduk, ada yang dengan baca Quran, terpulanglah ada nak baca suratul kahfi, ada nak baca, menyambung bacaan harian Al-Quran dia, ada yang nak wirid zikir. Salah satu yang boleh kita buat adalah istighfar ini. Malah disebut oleh musannif, adapun melambat-lambatkan taubat daripada suatu dosa merupakan satu dosa yang lain pula, walaupun dosa itu sudah dilakukan berpuluh tahun lamanya. Maka disebutkan kepada kita yang dikatakan berdosa kerana melambatkan taubat itu sebab apa? Kerana kita bimbang, takut-takut mati dalam keadaan tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kita banyak buat dosa, Allah tak terima kita. Maka punya sayang Allah Ta'ala disediakan kepada kita satu medium yang namanya taubat. Bersendiri kita dengan dia. Kita sebut, ya Allah, aku minta ampun, dengan istighfar kita yang macam-macam sirah. Semua itu dengan tujuan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita di sisinya. Maka kena disegerakan. Kena disegerakan. Sebab kalau kita tak buat, kita bimbang ada lagi dosa-dosa yang Allah Ta'ala tak ampun saat kita kembali kepadanya. Dan kita tahu mati ni tak ada syarat. Tua muda, lelaki perempuan, kecil besar, miskin kaya, yang tahu ni dalam rahsia Allah SWT sahaja. Maka dibimbangi mati itu datang saat kita tak bersedia. Wal'iyazubillah. Dan kata musannif kepada kita, taubat juga merupakan satu ibadat yang dijanjikan pahala jika melakukan. Di sini ada dhabit sikit tentang cerita betapa sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Di samping menceritakan sifat Maha Pengampunnya, betapa Allah ni Maha Pengampun, di sana ada kisah dalam bab taubat ini tentang Rahim, tentang Rahman yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat dosa ni siapa tuan-tuan? Kita. Silap kita, salah kita, maksiat dosa kita. Bila dah terbuat, Allah buka satu ruang pula untuk bersih. Peluang itu namanya taubat. Bila dah bersih, tak ada kena apa-apa charge, bersih dah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang buat dosa pada Allah, dia taubat. Nabi SAW janji mereka ini di sisi Allah
Kaman la zambalahu, samalah macam orang yang tak ada dosa. Kemudian kerana perbuatan taubat tadi dikurniakan pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya ada peringatan. Bukan suruh kita bersangka buruk, tapi peringatan. Adapun tentang seksaan pula, sama ada ia akan dihilangkan atau tidak selepas daripada bertaubat, perkara ini hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah sebut kepada kita dalam bab ini, kata dia apa? Wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Hisab ini semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sangka baik kita dengan Allah dalam janji-janjinya bahawa orang yang bertaubat ni insya-Allah diampunkan oleh Allah jika memenuhi syarat-syarat taubatnya lah. Insya-Allah Allah ampun. Kita nak kata mesti Allah Ta'ala kena ampun, bukan kuasa kita. Itu urusan Allah. Tapi insya-Allah melalui janji-janjinya, insya-Allah Allah akan ampun, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan kita daripada azab di yaumul mahsyar dan di atas titian sirat. Allah selamatkan kita azab di alam barzakh. Allah selamatkan kita azab di atas muka bumi lagi, dengan berkat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, kata musannif, dibawakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya dalam suratul Baqarah, ayat ni panjang, di ujung ayat Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih, sangat sayang, cinta kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah sayang ni, kalau kita sesama makhluk pun, kalau kita umpamakan seperti sayangnya seorang ibu kepada anak, apa jadi pun sanggup, dialah yang berkorban. Tapi kasih itu akan terhenti di antara dua. Sama ada si ibu mati dulu atau si anak mati dulu. Tak boleh dah nak disalurkan kasih macam biasa. Nak jaga dia, tak boleh nak jaga dah, tak ada. Nak bagi makan, tak boleh nak bagi makan dah mati. Nak mandikan dia, tak boleh dah. Tapi di sisi Allah, walaupun telah mati, bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah dan Allah Ta'ala masih bagi rezeki. Sebab tu kalau kita bincang dalam alam barzakh, baca kisah yang diceritakan oleh Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah, terlalu banyak nikmat kelebihan yang diberikan kepada orang yang telah mati, yang mana hidup mereka memberi taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam-macam Allah bagi. Maka sebab itu kalau Allah dah kata dia sayang, insya-Allah selamatlah daripada azab seksa itu dengan syarat taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, dan memperbanyakkan taat supaya ia menjadi asbab redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu dengan isyarat yang jelas dalam surah An-Nur. Allah cerita, wa tubu ilallahi jami'a, dan sekalian kamu ni kena bertaubat kepada Allah. Siapa kamu ni? Ayyuhal mu'minun, orang beriman. Cepatlah taubat, minta ampun pada aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kamu ni mudah-mudahan jadi orang yang berjaya dunia wal akhirah. Ada banyak benda yang kita buat kat dunia sangkut, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pening kenapa keluarga kita mungkin ada masalah. Kadang-kadang kita pening tengok semua okey, anak isteri okey, kita kerja pun okey, tapi rasa ada benda tak kena, dalam jiwa tak tenang. Maka antara jalannya adalah memperbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan ia menjadi futuh, yakni pembuka kepada jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang elok sepanjang kehidupan kita, dunia bil khusus akhirah. Kita usahakan benda tersebut. Mudah-mudahan ianya menjadi perkara yang dilazimkan, kita mulazamah di bibir kita ini dengan istighfar. Baik. Dan Musa ni sebut lagi kepada kita tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura. Allah sebut, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, bahawa dialah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yaqbalu at-taubah, ia akan menerima taubat daripada an ibadihi, daripada hamba dia. Allah Ta'ala nak terima, tuan-tuan. Cuma kadang kita, saya tak kata ke orang lah, saya lah,
Kadang diri kita sendiri yang sombong, berat sangat lidah nak sebut astaghfirullahalazim, nak sebut perkataan yang tak sampai pun 5 saat, 1 saat lebih sikit boleh, kadang berat. Sedangkan Imam Ghazali cerita, kalau kita buka dalam Ihya dan Kitab Taubah, Imam Ghazali cerita tentang Rasulullah ajar kita untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar sehari 70 marrah, sehingga 70 kali banyaknya. Tapi banyak sangat ke? Tak banyak mana pun. Yang kita buat lepas solat, kalau kita ittiba' ikut imam, paling tidak duk ada 15 kali dah sehari. Paling tidak. Kan? Mana berbaki lagi berapa? Berbaki lagi 55 tinggal. Tak ada 65, 55 paling kurang. Tapi boleh je sekejap lagi nak balik atas kereta, atas motor, sambil jalan kaki, naik basikal, sambil tu astaghfirullahalazim. Biarlah sehingga sampai tahap waktu kita bersendiri dengan Allah Ta'ala, saat dilafazkan ungkapan dan ucapan seperti ini, mampu mengalirkan air mata keinsafan. Sungguh benar kita rasa berdosa di hadapan Allah. Sebab Nabi SAW sendiri, kekasih Allah, manusia yang tak ada dosa, bila nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam Nabi sampai bengkak-bengkak kaki baginda, bengkak betis baginda, bengkak mata baginda, lama berdiri, lama menangis depan Allah. Bila ditanyakan oleh Ummatul Mukminin Sayyidah Aisyah tentang keadaan atau hal tersebut, Nabi jawab dengan jawapan yang ringkas, tapi dia jadi bahasanya adalah nasihat yang tajam kepada kita. Nabi kata, fala akunu 'abdan syakura. Salah ke aku ni bersungguh sampai bengkak kaki, diri lama-lama ni nak tunjuk syukur kepada Allah? Nabi tanya kita, salah ke? Nabi tanya kepada isteri bagi, aku ni nak tunjuk syukur pada Allah, Allah bagi segala macam nikmat. Syukur Nabi itu sehingga berlama-lama berdiri. Kalau kita payah sangat nak faham, nak nampak, cubalah tengok ayah-ayah kita yang ramai ada kat depan. Yang mereka inilah yang menjadi orang-orang yang menyerikan masjid-masjid setiap waktu. Kita yang muda-muda mungkin sibuk dengan kerja. Hatta saya sendiri, rumah di Bangi, hari Jumaat kat sini, Maghrib tempat lain. Nak dapatkan masjid kita sendiri yang biasanya hidupkan ayah-ayah kita ni lah, yang mari tongkat, yang mari kena bawa kursi kaki 3. Tapi mari juga sebab apa? Kalau ikut logik kita, umur banyak dah pakcik, duduk rumah tak apa. Tak. Lepas tu dengan teknologi macam-macam inovasi sekarang, buat kursi, sejadah boleh sandar. Nak bantu ayah-ayah kita mari juga boleh duduk lama sikit kat masjid. Sebab apa? Kalau tanya kepada mereka, jawapannya hampir sama semua orang. Tumpang umur ada, Ustaz. Tumpang larat lagi mari. Tumpang boleh semayang. Itulah jawapan hampir ke semua mereka. Yang kadang malu muka. Tengoklah Ramadan tak sampai 2 bulan lagi. Yang gagah bertahan sampai 20, orang tu lah juga regular customer. Hari apa, waktu apa, salat apa, mereka lah yang ramai di masjid. Tahan. Sebab alasan yang sama. Tumpang ada umur, tumpang masih larat. Itulah jawapan kalau kita tanya. Itu semua bukti nak tunjuk syukur pada Allah. Nak buat amal, buat taat sebanyak mungkin. Walau kita sedar kita masuk ke syurga Allah bukan sebab amal kita. Barangkali amal kita ini secebis je. Tapi kita nak jemput ridha Allah. Kita nak jemput pandangan kasih sayang Allah dengan taatnya kita sebagai hamba. Sebab kita tak tahu dalam banyak-banyak amal, mana amal kita yang Allah Ta'ala terima. Sayyidina Bilal bin Rabah terkenal sebagai sahabat kanan Nabi, seorang muazzin yang Masya Allah suaranya menggegarkan alam sampai ke arasy Allah. Tapi kita tahu kisahnya ketika mana ditakdirkan dia ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya sebut Nabi dengar bunyi 8 tapak kaki dalam syurga.
Bila ditanyakan kepadanya, menung punya menung. Rupanya amalannya selepas berwuduk, berdoa dan salat sunat 2 rakaat. Dalam pengajian dengan guru kami Maulana Lutfi Muharram, saya tanyakan tentang salat itu. Salat sunat wuduk ke salat apa? Maka boleh pada beberapa hal, kata Maulana. Boleh jadi ia salat sunat selepas wuduk, boleh jadi ia tahiyatul masjid, boleh jadi ia salat sunat 2 rakaat. Maksudnya bukan kita nak kata azan senabila tertolak, tak. Kita nak sebut luasnya rahmat Allah, masuk syurga ni banyak jalan. Jadi kita cubalah sebanyak mungkin. Macam mana ayah-ayah kita boleh tunjuk komitmen, sebab mana tahu yang ujung-ujung ni Allah nak terima. Tapi untuk orang muda, jangan pula kita bagi alasan begitu. Nanti tua insya-Allah saat kami pula sambung. Sebab umur kita dengan mereka belum tentu sama. Boleh jadi lebih, tapi tak mustahil kurang. Tak mustahil. Maka bersiaplah kita dengan amal ta'at ini supaya apa? Masuk kategori kita ini orang-orang yang Allah sebut tadi, dia sayang dan dia nak terima taubat kita, permohonan ampun. Mana tahu dengan sebab itu Allah berikan kita ganjaran yang sangat besar, itu nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Baik. Ada masa sikit lagi insya-Allah. Saya tak nampak jam sebenarnya. InsyaAllah lah dalam beberapa minit sebelum masuk itu kita akan berhenti, mungkin ada pengumuman masjid dan sebagainya insyaAllah. Baik, sambung. Antara lain, Nabi SAW berpesan kepada kita dalam satu hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Ayat Quran dia banyak lagi, tapi kita ambil secara ringkas lah, sebab tazkirah kita ringkas. Satu hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, katanya Nabi SAW telah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan satu ganjaran yang sangat dahsyat tentang taubat. Apa kata Nabi? Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah Taala ini telah membentangkan kasih sayangnya bil-lail liyatuba, pada waktu malam ini untuk satu golongan, iaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh minta ampun kepada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menerima taubat, permohonan ampun daripada mereka-mereka ini. Nak cerita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sediakan satu sesi, yang mana waktu sesi itu kebanyakan orang akan tidur, tapi orang-orang saleh mereka akan bangun untuk melakukan ibadat pada waktu malam. Tak lama pun tak apa, paling kurang dapatlah sekejap. 4 hari yang lalu ada satu majlis dengan Tuan Guru Syekh Aminuddin Abdul Rahim. Beliau ada ahli majlis fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Guru kami daripada kami umur belasan tahun. Ada satu majlis dengan beliau 4 hari lepas. Beliau sebutkan pesanan Hujjatul Islam Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali tentang taubat. Ada dalam kitab yang beliau susun tentang doa-doa qiyamul lail. Ada 12 doa yang tak sempatlah kita nak bacakan hari ini. Tapi sekurang-kurangnya pada ketika qiyam itu buatlah 3 perkara. Yang mana daripada 3 ini, 2 padanya berkaitan tentang taubat. Tapi ini cantik dan indahnya Islam. Allah Ta'ala ajar kita tentang kehidupan berjemaah. Ada juga permohonan ampun secara berjemaah. Yang mana yang pertama, kata Syekhuna, kalau tak sempat pun bangun qiyamul lail, tuan-tuan, panjang-panjang kita cerita, habis tak dan pun boleh ambil lah 3 perkara ini secara ringkas. Kalau tak dan sangat qiyam, mungkin nak bangun solat taubat, solat tahajud, solat hajat, tasbih dan sebagainya, tak dan. Sedar-sedar 2 minit lagi nak subuh. Ni pun subuh lewat 6.20. Tak sempat. Ada seminit pun insya-Allah 3 perkara ni sempat buat. Yang pertama, mulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sependek-pendek pujian, lafaz hamdalah. Sedar mata je, alhamdulillah. Sebab Imam Ghazali kata, kalau kita buka mata masih hidup, bukan buka mata tu dengan soal kubur, maka ketahuilah Allah bagi izin hidup itu untuk memperbanyakkan taubat kepadanya atas dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan. Yang kita sedar mungkin, Ustaz, saya rasa saya tak ada buat dosa apa-apa pun. Yang sedar, yang tak sedar kan. Yang kita tak perasan, yang tu yang kita bimbang. Kita buat dosa, kita tak sedar benda tu berdosa. Maka langkah pertama, bangun sedar tu, masa tinggal 2 minit, tinggal seminit nak subuh. Nombor 1, alhamdulillah.
Boleh panjang sikit, bacalah doa biasa kita baca, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Boleh panjang lagi, boleh baca doa wirid bangun tidur tu, puji-puji pada Allah Taala, ada satu muka surat lebih. Buka dalam adab bangun tidur dan kitab Bidayatul Hidayah, dia cerita panjang lebar. Boleh dapat, kita dapat pun sebenarnya, cuma masuk susun balik. Ingat asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, sampai habis satu muka surat lebih. Tapi kalau tak ada satu, alhamdulillah, puji Allah Taala, Maha Suci Allah. Nombor 2, istighfar untuk diri sendiri. Astaghfirullah. Habis tak ada tu, pendek. Astaghfirullah. Satu. Dan yang ketiga, doakan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan. Doa apa? Doa keampunan. Allahumma ghfir li ummati Muhammadin. Riwayat lain sebut Allahumma ghfir li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sedikit itu pun kata para ulama, insya-Allah kita akan dapat pahala kebaikan sebanyak mana bilangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekali kita mendoakan kebaikan, mendoakan benda yang baik, yang elok kepada orang lain, malaikat akan mendoakan kepada kita perkara yang sama. Kalau sekarang umat Islam ada 2 bilion di atas muka bumi, doa kita untuk seluruh umat Islam keampunan pada mereka. Bayangkan ada 2 bilion doa malaikat untuk kita keampunan. Mudah-mudahan ada di antaranya yang diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita yang banyak dosa yang hina di depan dia. Jadi habis tak ada sangat, tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, sahabat-sahabat sekalian sidang jemaah. Habis tak dan pun qiyam ni, seperti yang diajarkan oleh para syuyukh, qiyamul lail ni kena buat hari. Saya nak sebut pun takut, tapi tebut ni sebagai penguat semangat kat kita sendiri pun, dan sama-sama berkat beringat. Bila sebut qiyam, kena buat setiap hari. Cuma kalau tak mampu, mungkin tak sempat hari larat. Contoh kami sendiri semalam, asalnya pagi kami ada kat Maidin ni, kita bagi, ada orang minta tolong bagi baju untuk anak-anak asnaf yang terkena banjir, baju sekolah. Belilah pakat dengan Maidin, selesai. Tengah bagi baju tu orang telefon ribut di Perak. Kita bergegas ke Perak, tengok rumah sampai tercabut bumbung semua. Sampai sini dah pukul 4 pagi, baru tak kepala. Agak-agak larat bangun qiyam. Tak larat dah. Tersedar-sedar Allah 6 suku, tinggal 5 minit kita subuh. Maka ketika begini, bolehlah buat sekurang-kurangnya 3 perkara tadi. Yang pertama mesti puji Allah Ta'ala dulu, alhamdulillah. Yang kedua astaghfirullah. Yang ketiga Allahumma ghfir li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa tambah hujung tu, waj'alni, kalau seorang, kalau ramai waj'alna minhum, golongkan aku juga dalam kalangan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan keampunan kepada kita. Mana kalau tak ada yang lain pun, dalam masa seminit insya-Allah sempat 3 amalan. Jadi kita pakat buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pengampunan kepada kita. Banyak lagi hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita mungkin ambil 2 hadis saja lagi, yang mudah-mudahan ia menjadi asbab keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sungguh-sungguh mereka ini sedar akan kesilapan, buat dosa daripada Allah ini, dan mereka bertaubat. At-taib, mereka ini bertaubat minadz-dzambi, pada dosa mereka. Kaman la dzamba lahu, samalah di sisi Allah macam orang yang tidak ada dosa. Dengan maksud ada keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada satu riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yawmin 100 marratin. Hadis yang kita baca awal tadi 70 marrah, 70 kali. Dalam hadis ini, riwayat yang sama daripada Imam Muslim dengan sirah yang berbeza, Nabi kata, wahai manusia, ya ayyuhan nas, semualah ni lelaki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, bangsa dan kaum apa sekalipun, Nabi kata, wahai manusia, tubu ilallah, minta ampunlah sungguh-sungguh pada Allah, minta ampun. Fa inni atubu ilaihi, sesungguhnya aku bertaubat. Apa maksud aku bertaubat? Yang ni ulama bincang. Sekurang-kurangnya ada 2 pandangan yang masyhur, jadi kita sebut sikit. Sesungguhnya aku, yakni Nabi SAW, bertaubat kepada Allah fi yaumin, pada setiap hari aku, 100 marrah, 100 kali.
Yang inilah muhasabah yang paling besar kepada kita. Nabi kita tahu manusia yang Allah dah janji maksum, tak ada dosa. Sehingga diumpamakan kalaulah ada pun ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang terkemudian atau yang terdahulu, Allah ampun. Mafhum mukhalafah daripadanya, tak ada dosa lah. Tapi tiba-tiba Nabi kata taubat kepada Allah, aku sendiri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 marratin, 100 kali sehari. Maka kata para ulama, antaranya disebut oleh musannif kepada kita, Rasulullah SAW dan juga para nabi dan rasul yang lain, yang disebut bertaubat bukanlah bermaksud pada kesalahan, bukan kerana dosa dan seumpama dengannya, tetapi yang pertama untuk mendidik umat, untuk membiasakan diri dengan taubat. Kita jangan kata, oh Nabi pun banyak dosa ni, taubat. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Tak. Nabi nak didik kita, taubatlah, kita dosa banyak. Yang kedua ni yang kita takut. Taubat Nabi ini adalah li ummati, untuk umat dia. Nabi ingat tolong minta ampun kat kita. Dan benda ini berlanjutan, bukan sekadar di dunia, tapi sampai kepada mahsyar. Waktu kita tengah huru-hara pergi jumpa ya Rasulullah, bagi syafaat pada aku, Nabi sanggup sujud ribuan tahun lamanya di hadapan Allah untuk minta ampun kepada umat dia. Sehingga Allah memperkenankan, Allah SWT angkat wajah Nabi SAW. Tanya apa yang Nabi hajatkan, Nabi bagi tahu ni umat aku, ya Allah ampunkan dia. Nabi punya ingat kat kita tuan-tuan. Atas muka bumi Nabi dah tunjuk, Nabi tiap-tiap hari tolong minta ampun ke umat. Membawalah sampai ke sana nanti pun Nabi masih minta ampun kepada umat dia. Maka malulah kita kalau tidak ada dua perkara. Yang pertama, memperbanyakkan taubat kita. Nabi tolong minta ampun, kita tak mau. Yang kedua, memperbanyakkan selawat kepada baginda. Nabi ingat kat kita tuan-tuan. Tapi kita seolah-olah tak ingat kepada Nabi SAW. Nak biasakan di bibir kita ini selawat, nak berhabis 100 kali sehari pun kadang kita rasa berat. Nak keluar pada mulut, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nak keluar yang tu pun kadang kita rasa berat. Malunya. Malu kita pada Nabi. Nabi pernah duduk dengan sahabat-sahabat yang besar ni. Tiba-tiba Nabi kata, aku rindu kepada saudara-saudara aku. Sahabat kata, kami ada ya Rasulullah. Nabi kata, dah bal antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Tapi aku rindu pada saudara-saudara aku ni. Siapa mereka? Orang yang mereka tak pernah jumpa aku, tak hidup sezaman dengan aku, tak pernah bersama dengan aku, tapi mereka mengingati aku. Nabi sebut pasal siapa tuan-tuan? Orang ulama sebut, Nabi sebut pasal kita. Nabi sebut pasal kita, umat dia, yang tak pernah hidup sezaman dengan Nabi, yang tak pernah bersama dengan baginda, tapi yang ingat kat dia. Maka tak nak ke kita jadi orang yang Nabi panggil saudara-saudara aku? Dahlah Nabi tolong minta ampun, munajat Nabi sentiasa minta ampun untuk umat. Baling batu, kayu, najis sebagainya, luka berdarah batang tubuh Nabi. Zaid bin Harisah cerita, aku dengar bunyi darah dalam tapak kasut Nabi berjalan, bunyi darah. Malaikat ancam nak membalikkan mereka gunung ke atas mereka. Nabi tolak dengan doa, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunkan kaum aku, ya Allah, mereka tak tahu. Orang buat sampai tahap tu, Nabi masih doakan keampunan. Allahumma hdi li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah pada kaum aku, mereka tak tahu. Berkat sayangnya Nabi tolong minta ampun, Nabi doa hidayah. Hari ini penduduk Taif semua orang Islam. Nabi dah sebut rindu kita tuan-tuan. Tak payah tengok orang sebelah, tak payah tengok tempat lain, tengok dia sini. Nabi ingat kat aku ni. Aku ingat dah nak sebut balik pasal Rasulullah. Aku ingat dah nak selawat balik pada pasal Rasulullah. Maka lazimkan diri dengan dua perkara daripada kisah ini. Yang pertama istighfar, macam kita sebut tadi. Yang kedua, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi SAW. Kalau boleh sampai tak, antara dipesankan guru kami, biar ada satu tasbih. Contoh kita buat tasbih ni. Tasbih ni memang kita, biarlah mulazamah tasbih ni untuk selawat. Nak wirid lain tak apalah, tasbih lah, berdik je pun tasbih. Mahal telefon, mahal jam kita lagi. Biar sampai kalau pegang tasbih ni tak selawat, rasa tak kena. Bila pegang je teringat nak selawat. Sebab sebagai tanda cinta dan sayang, kasih dan rindu kita kepada junjungan mulia kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala.
Saya sebut benda ni sebagai tumpuan peringat kepada diri saya bil khusus dan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan jadilah kita orang yang banyak bertaubat dan bersungguh-sungguh untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir kita berapa minit lagi nak zuhur? Saya tak nampak sebenarnya jam ni. 1:30. Ada 10 minit lagi, insya-Allah. Ayuh. Dan 10 minit terakhir boleh, walaupun dia banyak, kalau ikut antara amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa dan dimasukkan sebagai kategori taubat, in total ada 46. Kita sebutlah berapa yang sempat dalam masa 10 minit ni, insya-Allah. Maka para ulama bagi panduan kepada kita berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rajin boleh balik cari juga nanti. Masing-masing. Dan di rumah kita ada kitab, boleh balik buat rujukan, buat murajaah semula. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita ni, Allah Ta'ala sedia pula amalan yang boleh jadi ia salah satu medium taubat. Sebab tu waktu saya nak masuk tadi, saya senyum seorang. Jadi masjid ramai kat depan. Pesan, tuan-tuan jangan lupa scan MySejahtera. Itu biasa semua masjid pesan, okey lagi. Tuan-tuan jangan lupa sejadah, biasa lagi. Lepas tu ada seorang je gitu, tuan-tuan jangan lupa tabung depan tu. Saya senyum seorang. Pesanan tu nampak simple je. Tapi tuan-tuan bayangkan, saya tak perasan lah rezeki benda satu sebut, mungkin ada kat luar lagi. Siapa pun yang masuk duit dalam tabung tu, sebab teringat dia pesan, man dalla ala khairi kafa'ilih. Siapa yang berusaha memulakan satu kebaikan, bila orang lain buat, asbab terkesan daripada pesanan, nasihat, ahwal yang ditunjuk, af'al dia, maka dia akan dapat pahala sama banyak seperti mana orang yang buat. Salah satu amalan daripada banyak-banyak ni, ada 46 amalan untuk menghapuskan dosa adalah dengan sedekah. Jadi saya nak ajak sekali lagi tuan-tuan. Mana cik dia seorang kan, saya nak tumpang kau. Jadi nak keluar, apa saja tabung yang ada keliling masjid, tabung, tak kira lah pembangunan ke, pengurus, apa asal nama dia tabung masjid keliling ni lah. Tuan-tuan masuklah, tak mampu banyak, sedikit pun tak apa. Sikit pun tak apa. 10 sen, 20 sen, jangan rasa malu Ustaz. 10 sen saya rasa leceh sangat. Tak apa. Kita mampu 10 sen, ahlan bikum. Mampu RM1, ahlan. 10, 100, ikutlah masing-masing. Cuma kalau tanya petua, macam mana nak sedekah tak payah fikir, buka beg duit, ambil duit paling belakang sekali. InsyaAllah dia terdidik ikhlas. Sebab biasanya kita susun yang paling besar di belakang tu tak? RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Cuba tarik yang belakang sekali, tak. Jangan kono pula, alhamdulillah saya dah cuba buat, berjaya. Tapi saya ubah susunan duit tu dulu. Tak ini ya. Mana terpulang lah berapa nak masuk atas masing-masing. Tapi yakinlah bahawa itu ruang yang sangat besar untuk kita kejar pahala di sisi Allah dan keampunannya. Satu. Yang kedua, walaupun perkara tu perkara yang berapa tadi, 20 berapa dah sedekah. Tapi saya sebut dulu sebab tumpang teringat ada JK masjid kita sebut tadi. Baik, kalau dalam kitab ni yang pertama yang kita nak sebut ni jadi yang kedua lah. Perkara yang boleh menjadi asbab keampunan ni, bukti nombor 1 ni sekali dalam kitab ni pun. Ini bukti sayangnya Allah kepada kita dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi cerita siapa yang Allah nak bagi keampunan kepada dia, amalan dia ni kalau dia buat benda ni boleh ampun dosa. Nombor 1, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan ni kita duduk dalam masjid, dalam rumah Allah ni, orang Islam ke tak ni? Orang Islam semua, insya-Allah. Kerana kita mengucapkan lafaz syahadah, duduk di atas jalan agama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini ruang pengampunan dosa. Punyalah Allah Taala nak ampunkan dosa kita. Asal hang ni Islam, kira aku ampunlah. Sayangnya kalau kita tidak menghargai nilai Islam dalam diri, kita buat ikut dan je agama. Punya Allah Ta'ala nak bagi ampun dengan dosa kita yang kotor, yang banyak silap, yang banyak salah. Asyik hang beriman, aku nak bagilah keampunan. Sampai tahap tu. Syukurlah Allah jadikan kita orang Islam. Sama ada yang lahir-lahir Islam ataupun yang jumpa di atas jalan syahadah selepas perjalanan hidup dia yang panjang. Sebab Islam itu sendiri mentauhidkan Allah, ruang pengampunan dosa padanya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin.
Yang kedua, meninggal dunia di dalam Islam, dalam tauhid. Hidup tu keampunan, mati Islam dia, insya-Allah pengampunan di sisi Allah. Sebab tu jangan tinggal setiap kali berdoa. Allah, kalau kita imam doa biasa, imam doa tu, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kenapa doa gitu? Nak doa supaya hidup mati semua dalam keadaan baik. Nak mati itu husnul khatimah, tak nak mati su'ul khatimah. Mati dalam tauhid, insya-Allah keampunan di sisi Allah. Ada disebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang ketiga, topik kita hari ini, kalau yang saya sebut ni jadi yang keempat lah. Dalam kitab yang ketiga, bertaubat. Taubat itu sendiri keampunan dosa di sisi Allah. Hatta pada benda yang sekecil-kecil, jalan permulaan pada taubat. Apa dia? An-nadamu taubatun, menyesal pada kesilapan. Itu pun dah dikira pahala taubat dapat dah. Cuma nak dapat yang kemuncak, climax, the ultimate goals kita tu adalah taubatan nasuha. Tapi kita menyesal, ya Allah, menyesalnya lah tadi on the way nak datang ni terbuat benda-benda tak baik. Apa-apalah, kan, tersepak kucing ke, menyesal. Waktu menyesal tu pun dah dikira nilai ibadah di sisi Allah, dah kira taubat dah. Lepas tu kita istighfar, astaghfirullahalazim. Pahala kerana minta ampun atas taubat, pahala kerana menyegerakan taubat. Berapa banyak dah kat situ pun. Tinggal lagi kita bersungguh dengan tak bersungguh. Yang keempat, hadis Imam Tirmizi dan Abu Daud, istighfar dengan sirah yang pelbagai. Setidak-tidaknya astaghfirullah. Ada orang nak ambil panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang nak ambil astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ikutlah apa sirah sekalipun, matlamat kita jelas nak minta ampun pada Allah. Ahlan bikum. Yang dalam kitab turutan yang kelima, yang saya sebut yang keenam, iaitu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada 1/3 malam yang terakhir, berdasarkan hadis Imam Muslim kita baca tadi. Dia ambil masa 1/3 malam waktu orang lain tengah tidur itu, dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan. Jadi tuan-tuan, kita pakat puluh lah ikhtiar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan. Dan yang last, dalam masa 1 minit lagi ni, saya nak sebut kebetulan dengan fasa sekarang, salah satu simptom COVID ni adalah demam, kan? Huma, demam panas. Antara asbab keampunan Allah adalah apabila Allah uji dia dengan demam panas. Allah nak beri keampunan. Waktu Allah bagi demam ni, Allah tarik 3 perkara. Allah tarik seri wajah, Allah tarik selera makan, dan Allah tarik dosa-dosa kita, keampunan. Bila sihat, Allah pulangkan 2 sahaja. Yang pertama, Allah pulangkan seri wajah. Yang kedua, Allah pulangkan selera makan. Tapi Allah tak pulangkan dosa dah. Maha penyayang Allah Ta'ala kepada kita. Sampai tahap tu, yang kena demam tu kita mungkin sebab kita tak jaga makan ke, tak jaga kesihatan. Hilanglah kejap selera makan, hilanglah kejap seri wajah, tapi dia pulangkan balik. Cuma dosa dia ambil, dia tak pulang dah. Mudah-mudahan anda ada ahli keluarga kita, sahabat kita yang diuji Allah dengan ujian COVID-19 ini, terkena demam panas sampai sakit-sakit badan. Mudah-mudahan ia menjadi asbab keampunan di sisi Allah, dan kita doakan kesembuhan yang segera, insya-Allah. Kita pakat-pakat doakan mereka. Jadi saya rasa pada sekadar itu dulu, insya-Allah. Ada 5 minit terakhir sebelum waktu salat ni, kita bagi laluan untuk masjid, mungkin ada pengumuman dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan, kesilapan sepanjang tazkirah ringkas kita. Macam saya sebut, kita sekadar menakalkan semula apa yang diajarkan oleh para guru. Kita bukan orang alim, kita bukan ulama, ustaz pun bukan. Kita ni sahibun naqal, tukang sebut je. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada para masyayikh, para syuyukh kita. Allah beri kebaikan kepada musannif, dan Allah beri kebaikan kepada semua. Kita doakan panjang umur, mudah-mudahan kita jumpa lagi.
Kali ini perjumpaan terakhir, mana tahu ada yang meninggal dunia dulu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semula. Beginilah indahnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jazam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya dafi'al bala'i wal waba'i idfa 'anna hadzal bala' wal waba' wal ghala' wa su'il akhlaq wa shamatatil 'ada' wa su'id akhir 'an at-raja. Allahumma ya amman ya amman khalisna min al-waba'i wal bala'. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi بجهنم ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.